Allahumma afina as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Moga majlis kita ini di dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah Ansar kita ini dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Imam Farid bin Syari. Dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Al-Wafi Hadis 40 Imam Nawawi. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih pengerusi majlis yang dikasihi semua yang hadir dalam Google Meet, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang dan ruang kepada kita untuk kita terus dalam menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala, dalam kita nak menghilangkan kejahilan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Taala menerima segala amalan kita dan setiap perlakuan kita dalam kita menuntut ilmu, dan semoga Allah Taala memberi keampunan kepada kita terhadap segala kesalahan kita yang telah lalu. Alhamdulillah, kita
masih lagi dalam perbincangan hadis yang keempat. Hadis yang ke-14 iaitu tentang kehormatan darah seorang Muslim. Jadi daripada kitab Al-Wafi, syarah hadis 40 Imam Nawawi ini, kita rujuk pada muka surat yang ke-146. Dan lihat, sebelum ni kita telah cerita sedikit tentang qisas. Yang mana qisas ini, apa yang dimaksudkan dengan qisas ialah hukuman balas. Yang mana qisas ini dia balas benda perkara yang sama lah. Dan yang masyhur ialah an-nafsu bin nafs, iaitu tentang jiwa dibalas dengan jiwa. Dan itu juga Allah Ta'ala terangkan hukuman dalam Al-Quran. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban 'azima. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hukuman di akhirat. Dan juga Allah Ta'ala terangkan juga dalam surah Al-Ma'idah ayat 45 yang sudah kita baca pada pertemuan yang lepas, iaitu wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Yang mana dalam surah ini disebutkan pertama sekali tentang jiwa dengan jiwa. Yang mana penghujung daripada ayat ini cerita dan mengatakan adanya qisas. Seperti mana surah Al-Maidah 40, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisasun. Itu semua cerita tentang yang pertama tentang ada qisas pada jiwa lah, pada nyawa. Juga dalam ayat itu juga Allah Ta'ala cerita tentang aina bil ain, mata dengan mata, wal uzuna bil uzun, telinga dengan telinga, wassinna bis sin, gigi dengan gigi, wal juruh, dan juga kecederaan dengan kecederaan. Qisasun, adanya ditetapkan padanya ada qisas. Di dalam ayat Al-Quran itu, kat sini wa katabna 'alaihim fiha, yang dimaksudkan fiha itu adalah Taurat. Begitu juga Allah Ta'ala menyebutkan adanya, sebagaimana dalam Taurat diadakan hukuman qisas, begitu juga dalam Quran. Maksudnya untuk umat akhir zaman ini juga sama juga adanya hukuman qisas. Dan kita tengok pada perenggan yang terakhir daripada muka surat 146. Ijma' ulama' juga mengatakan bahawa wajib qisas apabila pembunuh dan yang terbunuh adalah kafir. Maknanya jiwa dengan jiwa itu dia menunjukkan umum di situ. Maknanya tak kisahlah kalau bunuh Islam dengan orang Islam, kafir dengan orang kafir, maka ada juga qisas. Sama ada pembunuh dia orang kafir dan yang terbunuh juga adalah kafir, maka perlu juga ada qisas. Itu ijma'. Tetapi mereka, yakni para ulama, berbeza pendapat apabila yang dibunuh itu bukan kafir harbi. Ada yang mengatakan kalau yang dibunuh, kalau orang yang dibunuh dia bukan kafir harbi. Contoh, yang bunuh tu orang Islam, tapi yang terbunuh tu orang kafir. Tapi yang dimaksudkan kafir tu bukan kafir harbi, kafir zimmi. Seperti kafir zimmi, mana kafir yang berada dalam pemerintahan orang kafir yang duduk dalam pemerintahan orang Islam, yang ada dia punya perjanjian.
Mana orang kafir yang mana dia tidak menentang orang Islam. Dan juga kafir mustakman. Orang kafir yang diberi keamanan di dalam negara Islam. Mana ada orang yang menjamin keamanan dia. Maka ada yang mengatakan maka sebahagian ulama tentang mereka ini, kalau kafir yang bukan kafir harbi ini kalau dibunuh, maka sebahagian ulama di antara mereka ialah ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa wajib qisas juga berdasarkan kepada umum firman Allah Ta'ala. Maksudnya kalau orang Islam bunuh orang kafir zimmi, orang Islam bunuh orang kafir mustakman, maka sebahagian ulama kata wajib juga dia kena qisas. Wajib juga kena qisas. Dia mengambil pendapat umum daripada firman Allah Ta'ala wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Kat situ menunjukkan umum. Tak kira orang yang dibunuh itu orang kafir ke ataupun orang Islam, maka orang yang membunuh itu tetap juga dihukum qisas. Juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang kita baca ni, an-nafsu bin nafsi. Maka jiwa dibalas dengan jiwa. Kat situ umum. Lafaz itu umum. Dia tidak mengatakan orang yang kafir, orang yang mati, orang yang dibunuh itu kafir harbi ke, kafir zimmi ke, ataupun orang Islam ke, sama. Hukum dia juga kalau dia kena qisas. Sebagian ulama yang lain di antaranya ulama mazhab Syafi'i. Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah. Maka mereka berpendapat bahawa tidak diqisas sama sekali orang Muslim kerana membunuh orang kafir. Maksudnya kalau orang Islam membunuh orang kafir, dia tidak dikenakan qisas. Maksudnya cuma dia akan dikenakan hukuman lain lah. Dia tak kena hukum bunuh. Kalau orang Islam dia bunuh orang kafir. Apa dia punya dalil dia? Yang mengatakan kalau orang Islam bunuh orang kafir, orang Islam tak kena qisas. Maka buktinya mereka berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, iaitu sabda Rasulullah SAW, wala yuqtalu muslimun bikafirin. Itu tidak akan dihukum bunuh seorang Muslim dengan sebab membunuh orang kafir. Maknanya berdasarkan hadis ni, ulama dalam mazhab Syafi'i, Hambali dan juga Maliki, mereka berpendapat kalau orang Islam bunuh orang kafir tak kena qisas. Tak kena qisas. Walaupun orang kafir itu orang kafir zimmi ataupun orang kafir mustakman. Maka hadis ini dikatakan sebagai mukhassis, sebagai mengkhususkan lafaz yang umum yang ada pada hadis yang ayat Quran tersebut. Maknanya bila datang kalau dalam kaedah usul fiqh, apabila sesuatu itu lafaz dia umum, tetapi pada tempat lain ada lafaz yang khusus, maka lafaz yang khusus tadi akan mengumumkan, dia akan mengkhususkan lafaz umum. Maknanya kalau lafaz umum tadi dia akan ditakhsiskan dengan sesuatu yang khusus. Maknanya contoh kalau kata bahawasanya jiwa itu dibalas dengan jiwa, maka kat sini dia akan makna khusus. Maka jiwa yang Islam itu, jiwa yang kafir itu, maknanya jiwa itu sama ada kafir ke Islam ke, dia akan dibunuh dengan sebab, dengan kata annan nafsa, sesuatu jiwa itu akan dibalas, dibunuh dengan sebab membunuh jiwa yang lain. Maknanya yang masukkan nafs tadi semualah. Maknanya orang kafir ke, orang Islam ke, kena. Itu juga dengan bin nafsi. Sama ada dia bunuh orang kafir ke, orang Islam ke, dia tetap kena dia
dia akan ambil taksis lah. Bukan makna tadi dah tak jadi umum. Walaupun lafaz dia umum. An-nafsa bin nafsi. An-nafsu bin nafsi. Dia walaupun lafaz dia umum. Tetapi dia memberi makna khusus. Sebab apa? Ada hadis yang mengkhususkan lafaz yang umum tersebut. Maknanya kalau dalam kaedah usul fiqh, apabila datang lafaz umum dan juga lafaz yang khusus, maka umum tadi akan ditakhsiskan dengan lafaz yang khusus tersebut. Ini kena, kalau bab usul fiqh ni kena belajar lebih lagi lah untuk faham. Di antara pengajian-pengajian yang berat dalam pengajian pengajian Islam ni, dia usul fiqh. Usul fiqh ni dia satu yang agak mencabarlah kalau kita belajar. Sebab dia kena faham betul-betul. Dia kalau setakat lafaz dia kita boleh hafal, tapi nak memahaminya satu perkara yang besar lah. Jadi perlu faham dengan betul. Itu sikitlah tentang usul fiqh. Cuma dalam usul fiqh yang tadi disebutkanlah, dia ada lafaz, kata lafaz yang am, dia ada lafaz yang khusus. Maka lafaz yang khusus tadi dia akan jadi mukhassis, dia akan mengkhususkan lafaz yang umum. Lepas tu mereka menganggap, ini para ulama menganggap yang berpendapat yang mana tidak dikisas, orang Islam tak kena kisas kalau bunuh orang kafir. Maka mereka menganggap bahawa hadis ini lah yang mengkhususkan umum yang terdapat pada hadis dan ayat yang lain. Yang mana menyebut bahawa jiwa dibayar dengan jiwa. Yang maksud dengan jiwa itu, dia dibayar dengan sebab membunuh jiwa yang Islam. Maksudnya kalau kata yang dia jiwa yang kafir, dia tak kena qisas. Jumhur fuqaha, ini satu perkara lagi ialah tentang permasalahan kalaulah bapa ataupun ibu dia membunuh anak kandungnya. Seseorang bapa ataupun seseorang ibu, dia bunuh anak sendiri. Maka fuqaha, jumhur, mana boleh kata semua fuqaha berpendapat bahawa bapa tidak dikisas dengan sebab membunuh anak kandungnya. Maksudnya kalau bapa bunuh anak ataupun ibu bunuh anak, maka dia tak kena kisas. Dia tak akan dikenakan kisas. Ini berdasarkan riwayat yang sahih daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya kat sini, sebab apa? Sebab anak itu dia daripada dia. Maka dia, kalau dia bunuh, maka dia telah mengurangkan haknya sendiri. Tapi kalau orang lain, dia kena. Sebab apa? Dia telah mencari memudaratkan orang yang lain, bukan diri dia sendiri, bukan keluarga dia. Ini kalau anak kandung, dia tidak akan dikisas, tapi akan dikenakan hukuman yang lain lah. Dia tak dibiarkan begitu saja. Dia akan kena hukuman yang, cuma tak akan dikenakan hukuman bunuh balas. Cuma dalam bab kisas ni, oleh kerana dia lalu bab kisas, jadi kita tambahlah sikit cerita tentang kisas. Maka jika mana kisas ini bukan sahaja pada jiwa, bahkan terdapat juga kisas pada anggota. Sebagaimana dalam ayat tadi dalam surah Al-Ma'idah ayat 45 disebutkan selain daripada jiwa. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi. Mana mata dengan mata, hidung dengan hidung, wal uzuna bil uzuni, telinga dengan telinga. Maka jika jenayah itu secara sengaja ke atas jiwa ataupun anggota badan, maka wajib oleh qisas. Fayajibu fil a'dha', maka wajiblah qisas itu pada anggota.
Sekira-kira mungkin haitsu amkana min ghairi haifin kal aini wal jafni wa marinil anfi wa huwa ma lana minhu. Bab anggota wajib juga qisas. Contoh kalau satu orang tadi dia potong tangan orang lain tanpa hak, maka dia juga akan dikenakan hukuman potong tangan juga. Seperti mana? Kata mata dengan mata. Kalau kata kalau dia menyebabkan buta mata seseorang, maka dia akan dikenakan qisas juga. Begitu juga kalau kelopak mata dan juga batang hidung, juga telinga, gigi, lidah, bibir, tangan dan kaki, jari-jari dan ruas jari. Kita az-zakari wal unsayain wal faraj, dan semua segala anggota badan tadi, kalaulah dia melakukan dia membinasakan anggota badan seseorang, maka dia akan dikenakan hukuman balas juga. Tapi syarat dia apa? Dia ada syarat dia. Dia ada syarat dia. Kita tak boleh main balas macam tu je. Maknanya kalau kata orang ni potong tangan orang ni, dia tak boleh potong ikut suka hati dia. Maknanya dia kena bawa kepada hakim dulu. Barulah diputuskan untuk qisas. Bisyartil mumatsalati, dengan syarat nak qisas tadi mesti yang sama. Kalau kata mata kanan, mata kanan. Kalau kata telinga kiri, telinga kiri. Tangan kanan, mana balasnya tangan kanan. Kalau kaki kiri, balasnya kaki kiri. Dia mesti sama. Maka tidak dibolehkan diambil qisas pada kanan dengan sebab dengan sebab kiri. Dengan sebab dia orang tadi cederakan belah kiri, dia nak qisas belah tangan kanan. Tak boleh. Dia mesti sama. Wal a'la bi asfal. Kata kalau dia buat melakukan sesuatu, mana menghilangkan anggota ataupun manfaat anggota itu pada bahagian atas, maka tak boleh buat yang bahagian bawah. Tak boleh balas dengan bawah. Itu sebaliknya. Wala sahihun bi asyal. Tapi kalau tangan yang dia dan juga kata dia tidak boleh juga dia ambil qisas akan tangan yang sihat disebabkan merosakkan tangan yang lumpuh. Orang tu punya tangan dah memang sedia lumpuh, lepas tu dia potong. Jadi tak boleh qisas dengan tangan yang sihat. Tak boleh. Mana kalau nak, mana kena minta bayar ganti rugi ataupun diat sahaja. Dia tak boleh qisas. Dan tidak ada qisas pada tulang. Tak ada qisas pada tulang. Mana kalau qisas itu berlaku kalau dia ikut sendi. Kalau tengah-tengah dia tak ada qisas. Dia akan dikira bab kecederaan, dia bukan pemotongan lah, tak dipotong. Kalaulah seseorang itu memotong akan tangan orang lain daripada pertengahan lengan, mana dia bukan sendi, maka akan dikisas daripada pergelangan. Dia yang baki tu dia kena bayar ganti rugi lah. Maknanya kalau dipotong tengah-tengah, maknanya dia tak boleh kisas pada tengah-tengah tulang. Dia kalau nak kisas kat sendi saja. Sama ada sendi pergelangan tangan, siku ataupun atas ni bahu. Dia kena dekat situ saja. Kalau orang yang mencederakan tu dia potong tengah-tengah antara sendi tadi, maka dia ambil daripada sendi yang awal. Maknanya kalau kata potong tengah-tengah sendi, tengah-tengah tulang, maka dia ambil daripada
daripada pergelangan tangan. Maka yang baki tadi dia kena bayar bayaran guna harta lah. Okay. Dan qisas ini dia tidak ada perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Mana kalau kata lelaki bunuh perempuan, mana dia kalau dari segi hukuman qisas sama saja dia kena. Kalau perempuan dengan lelaki sama juga. Dia umum. Walil tifli minal kabir. Dan dikisas bagi kanak-kanak daripada orang besar. Maknanya kalau orang besar yang bunuh kanak-kanak, maka dia tetap juga kena kisas. Dia tidak ada mesti kena sama umur dan sebagainya. Dan orang bawahan, dia ambil kisas juga untuk orang bawahan daripada orang yang mulia. Maknanya kalau orang tadi dia punya pangkat tinggi, menteri contoh. Kalau dia menyebabkan pembunuhan, maka dia juga akan dikisas walaupun dia bunuh tadi orang yang tak ada apa nilai pun pada dia. Contoh gelandangan contoh, ataupun bukan gelandangan lah, orang gila yang duduk tepi jalan yang tak kacau siapa-siapa. Dia bunuh, maka dia akan dikenakan juga hukuman bunuh. Wa fin nafsi wal a'dha. Fin nafsi wal a'dha, pada masalah jiwa, semua itulah lelaki perempuan, orang besar, budak kecil, dewasa, juga orang yang rendah taraf dia dengan orang yang tinggi taraf dia, maka dia akan diambil qisas sama ada pada masalah jiwa, nyawa ataupun masalah anggota. Okey. Dan bagaimana untuk jalankan qisas? Menjalankan qisas ini mesti dihadiri oleh pemimpin. Sama ada sultan ataupun naib sultan, orang pengganti sultan. Cuma untuk qisas ini dia diberikan. Mana kalau orang tu mampu untuk jalankan qisas dia sendiri, maknanya cuma pihak yang berautoriti dia hanya pantau. Mana kalau dia boleh buat sendiri dengan elok, maka diberikan hak qisas itu kepada pemunya hak. Dan sekiranya dia tidak boleh menjalankan qisas itu dengan baik, contoh dia tak boleh nak buat sama macam orang tu buat pada waris, pada anak dia ke ataupun pada keluarga dia, maka dia boleh wakilkan untuk menjalankan qisas. Ataupun maknanya kat sini juga boleh juga kata fa in kana, maka jika adalah sultan ataupun naib sultan itu, kata dia boleh, dia ada kelayakan untuk menjalankan qisas. Jika naib sultan ataupun sultan itu ada kemampuan untuk jalankan qisas, maka dialah yang akan jalankan qisas. Tapi kalau naib ataupun sultan ataupun naib sultan tadi, dia tidak ada kemampuan untuk jalankan qisas, dia hanya perintahkan sahaja, maka dia boleh wakilkan untuk ada orang yang tukang menjalankan hukuman. Okay. Jika adalah qisas itu untuk dua orang, maknanya kalau kata dia bunuh dua orang. Dia bunuh dua orang, maka tidak haruslah bagi salah seorang kepada keduanya bahawa dia bersendirian dengan qisas tersebut. Maka dia lam yajuz di ahadihima ayyam farida bihi. Dia bersendirian dengan qisas. Maka dia kena waris kedua-dua orang mesti ada. Maka jika kedua-duanya berebut, maknanya dia mesti salah seorang. Tapi salah seorang tadi dia mesti hadir jugalah. Dia kata tidak haruslah bagi salah seorang daripada kedua-duanya itu bahawa dia bersendirian dengan qisas. Maka jika kedua-duanya itu berlakunya perebutan, maknanya dia yang ni, orang ni nak ambil hak qisas, setiap orang juga nak ambil hak qisas, maka dia akan
dicabut undi. Dicabut undi untuk menentukan. Maknanya qisas ini bagi pihak siapa. Maka yang lagi satu tu, maknanya yang seorang lagi tu dia akan dibayar diet lah kalau dia dua. Kalau dia bunuh orang tadi, bunuh 2 orang. Dan tidak akan dikisas daripada wanita yang hamil. Kalau wanita tadi dia melakukan pembunuhan, kemudian apabila masa dia ditangkap, dia dalam keadaan dia sedang mengandung, maka dia tidak akan dijalankan hukuman qisas sehinggalah wanita tadi melahirkan anak, dan anak tadi dia sudah tidak perlu kepada susunya. Maka barulah boleh dijalankan qisas terhadap orang wanita yang membunuh itu. Okay. Okay. Dan satu lagi, kalau dalam masalah orang yang bunuh, dia bukan bunuh saja. Dia mula-mula dia potong tangan. Kemudian baru dibunuh. Dia buat dua jenayah kat situ. Waman qata'al yada summa qatala. Kemudian dia potong tangan, kemudian dibunuh. Maka apabila dia dijalankan hukuman kepadanya, maka dia akan dipotong tangannya dahulu, kemudian barulah akan dihukum dengan hukuman bunuh. Maksudnya dia kena ikut dia ikut apa jenayah yang dia buat. Maksudnya kalau dibunuh saja, maka dia akan kena bunuh je lah. Tapi kalau dia ni memang dia menyeksa orang mula-mula, dia potong tangan orang, dia potong telinga orang, maka dia ni akan dihukum dengan ikut turutan. Maksudnya dia akan dipotong tangannya dulu, kemudian baru dia akan dibunuh. Setelah habis dijalankan qisas pada anggota, barulah akan dijalankan qisas pada nyawanya. Maka jika dia memotong tangan, lalu matilah orang yang dipotong tangan itu disebabkan mati ia disebabkan dipotong tangan. Quti'at yaduhu, maka akan dipotong tangannya juga dahulu. Walaupun orang yang dipotong tu mati sebab pendarahan. Pendarahan disebabkan dipotong tangan. Maka dia juga akan dibuat cara sama. Dia akan dia akan dipotong tangan dan dibiarkan sampai mati. Maka dia akan dibuat dengan cara yang sama. Dan sekiranya tidak, maknanya dia memang dia potong tangan tu terus mati. Dia potong tangan tu terus mati. Dia tidak ada tempoh masa. Maka dia akan dibunuh sahaja. Dia tidak akan dipotong tangan dulu baru dibunuh, tak. Okay, kemudian ada sedikit lagi tentang kalaulah satu orang tadi satu kelompok, satu jemaah, dia berkongsi pada membunuh satu orang. Maknanya satu orang tadi dibunuh oleh satu kumpulan. Maka kesemua mereka apabila sabit kesalahan, kesemua mereka akan dikenakan hukuman. Dikenakan hukuman qisas. Sama kesemua jenayah mereka ataupun berbeza. Maknanya kadang-kadang orang ni dia punya jenayah lain-lain. Contoh kes macam macam yang dekat dekat UPNM tu kan. Mana ramai yang menyebabkan kematian. Ramai yang menyebabkan kematian seseorang. Maka ada yang dia punya jenayah tu sikit je. Ada yang jenayah dia banyak yang dia buat. Dia kata sehingga kalaulah satu orang tadi diluka satu je. Dan yang lain-lain tu ada satu orang tadi buat ada 100 kali kecederaan. Lalu mati. Lalu matilah orang tersebut. Maka dia akan dikira dia juga adalah pembunuhnya.
walaupun dia buat satu cedera. Wa kanat tilkal jarahatu munfaridatu au tilkal jirahatu mimma law infaradat laqatalat. Maknanya dia akan dikira macam mana? Walaupun dia satu, maknanya kalaulah dia buat seorang-seorang, orang tu akan mati juga. Maka kesemuanya akan dikira sama sahaja, mereka akan dikenakan hukuman qisas. Okay. Okay. Dan juga bukan setakat memotong saja yang dikenakan qisas. Bahkan kalaulah seseorang tadi dia tak potong sampai putus lah, maknanya dia mencederakan orang, maka ada juga hukuman qisas. Tapi syarat juga kalau dia melukakan itu sehingga ke tulang. Dia mesti, kalau dia menyebabkan luka sampai ke tulang, maka barulah dia akan diqisas. Tapi kalau setakat luka yang sedikit, dia kena bayar ganti rugi je. Dia kena bayar sedikit lah untuk kos perubatan. Contoh. Ataupun kena bayar saman disebabkan dia telah mencederakan orang lain. Itu sedikit sebanyak lah. Kemudian tentang diat ni panjang. Jadi kita boleh belajar dalam fiqh jenayat. Kita tentang sikit saja. Okay. Kemudian dalam syarah, iaitu orang syekh yang mensyarahkan kitab ini, dia menyebut tentang yang keempat, yang ketiga daripada pengecualian. Yang ketiga daripada pengecualian orang yang terselamat darah dia dan hartanya. Iaitu tentang murtad. Apa maksud murtad? Ialah orang yang keluar daripada agama Islam. Itu panggil murtad. Kita tengok pada perkara yang keempat tentang hukuman murtad. Ulama Islam bersepakat bahawa apabila seseorang itu murtad dan berterusan di atas kekafirannya, tidak kembali kepada Islam setelah diminta bertaubat, maka dia akan dijatuhkan hukuman bunuh berdasarkan kandungan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadisul bab, hadis yang tajuknya itu ialah at-tariku lidinihi. At-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan atau orang yang keluar daripada agamanya. Mana kat sini apabila satu orang tadi dia murtad, al-iyadu billah, maka tanggungjawab orang Islam ialah maka dia akan ditangkap. Dia akan, orang yang murtad tadi akan ditangkap dan akan diminta dia bertaubat. Maknanya diberi masa 3 hari untuk dia bertaubat. Sekiranya dia masih lagi berterusan di atas pegangannya, iaitu kufur, maka dia boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Mana darahnya dah tak terpelihara. Juga berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaih dan ashabus sunan. Maksud ashabus sunan ini sunan Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i. Mana itu dipanggil ashabus sunan. Daripada Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Sesiapa yang menukar agamanya, maka hendaklah kamu membunuhnya. Cuma orang yang murtad ni, dia bukan terus bunuh. Dia kena diberi tempoh. Diberi tempoh untuk dia bertaubat. Dia kembali balik pada Islam. Mana kalau dia degil juga, tak nak masuk Islam balik, maka barulah dia akan dikenakan hukuman bunuh. Para ulama berbeza pendapat dalam masalah hukuman bunuh terhadap wanita yang murtad. Kalau lelaki,
Memang kalau dia tak diterima, tidak apa, tak terima tawaran untuk masuk Islam semula, maka boleh dibunuh. Tapi dalam masalah wanita yang murtad, jumhur ulama berpendapat, yang maksud dekat sini, kebanyakan ulama juga berpendapat bahawa dia juga dibunuh seperti orang lelaki. Kalau yang murtad tadi orang perempuan, maka hukuman dia juga akan dibunuh. Cuma ini tidak dijalankan di negara kita. Cuma adalah hukuman-hukuman yang lain, selain daripada hukuman bunuh. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih berpendapat wanita tidak dibunuh tetapi dikurung sehingga dia kembali kepada Islam. Ataupun dia mati dalam kurungan. Maksudnya kalau orang perempuan, kalau pendapat Imam Abu Hanifah, yang bunuh tu lelaki je. Kalau wanita, perempuan tidak akan dibunuh kalau dia murtad. Tetapi wanita tadi dia akan ditangkap, dikurung sehinggalah dia mengucap 2 kalimah syahadah balik, barulah akan dibebas. Ataupun kalau dia tak nak, selagi itulah dia berada di dalam kurungan sehinggalah dia mati. Ini berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga perawi yang lain rahimahumullah taala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh wanita dalam peperangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membezakan di antara wanita kafir asli dan juga wanita murtad. Maknanya ada larangan untuk bunuh wanita dalam peperangan. Tak boleh bunuh wanita. Yang perang dengan orang lelaki je, orang perempuan tak boleh. Maka sebab itulah bila dalam bab wanita yang murtad, sebab apa? Oleh kerana lafaz yang melarang daripada bunuh wanita kafir tadi, dia tidak khusus kepada wanita kafir asli sahaja, bahkan dia umum memberi makna wanita murtad. Maka sebab itulah Imam Abu Hanifah kata, kalau perempuan yang murtad, al-iyazbillah, dia tidak akan dibunuh. Dia hanya dikurung sehinggalah dia kembali kepada Islam. Okay. Kemudian ada beberapa perkara yang bersabit dengan hukuman-hukuman juga. Hukuman hudud. Selain daripada qisas, selain daripada hukum hadduz zina, maka ada juga banyak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh tentang orang yang meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat. Maka orang yang meninggalkan solat juga, dia ada hukuman juga dari sudut syariat. Maka seperti mana ijma' muslimin, ijma' ulama' mengatakan bahawa sesiapa yang meninggalkan solat dengan mengingkarinya, maka dia menjadi kafir, dikira murtad dan dikenakan hukuman riddah, iaitu hukuman murtad, iaitu hukuman bunuh. Mana kalau dalam bab hukum meninggalkan sembahyang ni, dia ada dua keadaan. Dia ada dua keadaan. Satu, orang yang tinggalkan sembahyang kerana malas. Dalam masa yang sama dia masih lagi meyakini bahawa solat fardu itu sesuatu yang mesti dibuat. Ini dia masih lagi beriktikadkan kefarduan fardu solat. Mana sembahyang tu perintah Allah dan sembahyang tu wajib. Dia masih lagi rasa macam tu, tapi dia tak sembahyang sebab apa? Sebab malas. Dia tak ada sebab lain, sebab malas. Maka orang yang macam ni, kita tak jatuhkan hukum kafir pada dia. Kita tak jatuhkan hukum kafir. Cuma orang macam ni, kalaulah dia orang yang baligh, maka kita akan bagi dia peringatan lah. Sebab tu kita kena latih anak-anak kita untuk sembahyang. Sebab tu kalau kata dalam hadis juga ada menyebutkan, perintahlah anak-anakmu sembahyang ketika mana mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah, yakni berilah peringatan kepadanya
kepada anak-anak kamu, kalau mereka tak semayang, beri peringatan, maknanya pukullah kalau dia masih lagi meringan-ringankan semayang ketika mana dia umur 10 tahun. Maknanya kat sini, kalaulah semayang tadi, dia malas nak semayang, maka dia akan kena hukum juga. Kena hukum juga kalau tak semayang. Maka kalau macam ni ada dari sisi pendapat yang jumhur mengatakan mereka tidak kafir. Mereka tak kafir, cuma akan dikenakan hukuman juga. Okey. Tapi kalau yang memang tak semayang tapi dia dalam pada masa yang sama dia mengingkari perintah semayang. Dia kata semayang fardu ni tak wajib. Dah nama fardu tapi dia kata tak wajib. Maka dia jatuh hukum kafir. Bila jatuh hukum kafir, maka dia jadi maka hukuman dia seperti mana hukuman orang yang murtad. Dia akan ditangkap, akan diberi masa tempoh untuk dia bertaubat. Diminta dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka lepaslah dia daripada hukuman. Tapi kalaulah dia tak bertaubat, maka akan dihukum dengan hukuman bunuh. Sekiranya dia meninggalkan solat kerana malas dan masih mengakui kefarduannya, maka ulama berbeza pendapat. Mana yang mengikut jumhur, dia tak jadi kafir. Dia tak jadi kafir. Cuma dari sudut hukuman dia ialah orang tersebut akan disuruh bertaubat daripada kemalasannya. Mana kalau dia tak nak bertaubat, dia masih lagi malas nak semayang, maka dibunuh sebagai hukuman hudud. Tapi dia tidak akan dibunuh sebagai hukuman kafir. Dia juga akan dibunuh kalau dia masih lagi enggan untuk semayang. Cuma dia bunuh bukan atas dasar dia kafir, tapi atas dasar hukuman hudud. Imam Ahmad dan sebahagian ulama Maliki pula berpendapat, orang tersebut akan dibunuh kerana kufur. Imam Ahmad pula dikeras sikit. Imam Ahmad dengan sebagian ulama Maliki kata orang tadi walaupun dia malas, kalau dah suruh semayang pun dia tak nak semayang, maka hukumnya kafir. Maka hukum kafir bunuh sebagaimana hukum murtad. Tapi kita ikut jumhur. Cuma hukuman bunuh disebabkan tak semayang ni tak wujud lah benda ni kat negara kita. Menurut ulama-ulama Hanafi pula, orang tersebut dikurung sehingga dia melakukan solat atau mati. Di dalam kurungan dia akan ditakzir dengan pukulan atau sebagainya. Kalau mengikut pendapat ulama mazhab Hanafi, dia keras. Maknanya dari sudut tu dia keras dari sudut hukuman. Maknanya dia orang yang tinggalkan semayang tak akan dikenakan hukuman bunuh. Tapi dia akan dikurung orang tersebut sampai orang tu bertaubat. Kalau tak taubat sampailah orang tu mati pun dia akan kurung lah. Kalau dalam kurungan pula dia akan ditakzir, akan diberi macam-macam denda lah. Sama ada berbentuk pukulan ataupun sebagainya. Wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Allah Ta'ala berfirman, hendaklah kamu mendirikan solat dan janganlah kamu menjadi di kalangan orang-orang musyrikin. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Maka sekiranya mereka bertaubat dan mendirikan solat dan membayar zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu yang seagama. Ini contoh sebab tu pentingnya kita kena dakwah. Dakwah orang kepada semayang. Maka kalau orang tu tak nak semayang, kita kena tarik dia. Kita kena ajar dia. Kadang-kadang dia tak semayang bukan sebab dia malas. Kadang-kadang dia tak tahu semayang. Jadi penting untuk kita, mula-mula kita kena sangka baik dulu. Orang tu tak semayang, kita ajak pergi semayang. Maksudnya kalau kadang-kadang
terkeluarlah daripada perkataan dia, malaslah semayang. Kena ingatkanlah dengan hukuman Allah Taala, dengan ganjaran yang Allah Taala bagi kalau dia melaksanakan kefarduan solat dan sebagainya. Kalau tak terima juga, barulah akan datang hukuman yang seterusnya. Tapi tidak ada hukuman matilah di sini, di Malaysia ni. Mana kalau tak semayang, maknanya kita tak ada. Tapi kalau mana ibu bapa lah sendiri yang kena pantau anak-anak semayang tak semayang. Cuma kalau dari sudut perundangan yang umum ni, dia tak adalah orang yang tinggalkan semayang tak adalah sampai masuk mahkamah. Tapi zaman mana kalau ikut perundangan yang sebenarnya, sebab tu kalau di Aceh dia ada polis syariah. Mana untuk tangkap orang yang tak semayang, cuma dalam negara kita ada dia punya enactment. Contoh orang tak semayang Jumaat dan sebagainya. Tapi cuma dari sudut aplikasinya kita kata benda tu tak terzahir secara umum. Rasulullah SAW telah bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus solah. Maknanya nak beritahu apa? Solat itu memisahkan, solat itu membezakan di antara orang yang di antara orang lelaki seseorang itu dan kufur ialah meninggalkan solat. Jadi solat itu menjadi pemisah antara iman dan kufur. Maksudnya kalau orang yang jaga semayang, insya-Allah iman dia terjaga. Tapi kalau orang yang tak jaga semayang, iman dia tak terjaga. Oleh kerana itu kita kena usaha untuk jaga solat kita. Innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Ikatan perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Maka kat sini, daripada sinilah kita ambil faham. Faman tarakaha, meninggalkan solat itu dalam keadaan dia tidak mengakui kefarduan solat, barulah jatuh hukum kafir. Tapi kalau orang yang masih lagi dia tak ingkar tentang kefarduan, cuma dia tak semayang sebab malas, maka dia tak adalah kita kata hukum kafir. Masih lagi dia berada dalam Islam, cuma kita kena usahakan mereka datang semayang. Hadis riwayat kat sini, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi rahmatullahi alaihim ajma'in. Itu serba sedikit penjelasan yang dibuat pada petang ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil pengajaran dan kita usahalah untuk kita mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara tersebut, insya-Allah. Boleh buka soalan, Ustaz? Boleh, insya-Allah. Silakan jemaah yang nak bertanya. Tak ada nak tanya. Cuma saya nak tanya, Ustaz. Di akhirat besok, kita ni yang tidak melaksanakan hukum hudud ni, adakah kita besok disoal juga, Ustaz? Okey. Pelaksanaan hukum hudud adalah di bawah tanggungjawab pemerintah. Maksudnya kalau kita bagi orang awam, orang yang tidak ada, bukanlah di kalangan penguasa, kita takkan dipersoalkan lah. Cuma orang yang dia ada kuasa dan dia tak laksanakan dalam keadaan dia mampu untuk melaksanakan. Dia satu keadaan. Maknanya kadang dia ada kuasa tapi pelaksanaan dia tu dia tidak ada kemampuan untuk melaksanakan. Disebab ada faktor-faktor yang tertentu. Itu sebagai keuzuran dia lah. Wallahu a'lam. Tapi kalau dari segi kita orang awam, kita Allah Ta'ala tidak akan persoalkan kita lah. Sebab kita tidak ada kuasa untuk
untuk melaksanakannya. Ustaz, kita tak ada sangkut paut Ustaz. Kita sebagai pemilih. Sebab tu kita Takut. mana kita sebagai pemilih, kita pilihlah kita pilih orang yang orang yang boleh melaksanakan hukuman syariat dengan keadilan, dengan adil lah. Tapi kalau yang dipilih itu bukan apa yang kita pilih, mana yang keputusannya bukan apa yang kita pilih, mana kita tak akan dipersoalkan lah, sebab kita pilih orang yang lain. Tapi orang yang naik itu tak buat. Maknanya kita terlepas Ustaz kan. ha, Maknanya kalau kita memilih yang nak buat tapi kemampuan untuk dia melakukan tu tak capai, maknanya kita terlepaslah sebagai pemilih Ustaz. ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bunda Ann. Cantik soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey, Kak Wan dulu. Nak tanya, kita bukan bidang kuasa kita, tapi apabila seseorang itu telah dihukum di dunia di atas kesalahannya tu, adakah hukuman itu terlepas di akhirat, Ustaz? Okey. Maknanya kalau dia maknanya kalau hukuman, contoh dia kata hukuman bunuh kan, walaupun dia bertaubat, dia dah kena tangkap, lepas tu baru dia taubat, dia hukuman tetap kena hukum. Tetapi oleh kerana kalau dia sempat bertaubat sebelum dia mati, kat akhirat dah tak kena lah, dia dah kena kat dunia. Allah, terima kasih, Ustaz. Ustaz, bila mengingatkan bab solat pada orang lain, kita kan memang tanggungjawab kita untuk mengingatkan, sentiasa mengingatkan orang itu untuk untuk solat lah dan lain-lain kebaikan juga. Tapi bila ada masa tu, kita macam mengharapkan biar dia sedar sendiri. Bila dengan ada kesedaran sendiri, dia akan jadi, maksudnya jadi istiqomah lah kan. Kalau macam kita sentiasa suruh, dia akan macam buat dalam keadaan terpaksa. Adakah kita bersalah jika kita diam, macam ada satu masa tu kita biarkan dia sedar sendiri setelah kita sentiasa mengingatkan? Adakah kita bersalah dan akan ditanyakan di sana nanti? Okey. Dalam bab memperingatkan. Ini kalau kita ni, mana kalau kita ni, sebab tu dakwah ni dia kena buat berterusan. Dakwah ni kena buat berterusan. Mana kalau kita nak pergi sembahyang, kita ajaklah orang tu. Mana kalau kita dah ajak, mana kalaulah dia tak nak, itu terpulang pada dia. Cuma dalam nak supaya orang tadi datang, dia keinginan, ada kesungguhan untuk buat satu-satu kebaikan dengan sukarela, kita kena ajak dia berkali-kali. Satu dakwah tu. Satu lagi, apa yang kita dalam kita mengajak dia kepada kebaikan. Contoh dia ajak kepada semayang. Maka paling bagus kita ajak dalam keadaan kita bagi dia kelebihan. Kita ceritakan kelebihan semayang berjemaah dan sebagainya. Dan benda tu dia tak berlaku, mana dia tak akan berlaku benda tu sekali cakap sekali ikut. Tak. Dia kena berkali-kali baru akan datang kesedaran tu. Ustaz, tentang ini kalau kata kita dah ingatkan, dah cakap, dah ajak, dah tunjuk jalan tetapi dia tak buat juga. Adakah kita boleh tinggalkan sahaja dengan kita berpegang kepada satu ayat Al-Quran yang mengatakan kepada yang Allah Ta'ala katakan kepada Rasulullah, hidayah itu milik dia, bukan milik kita hamba Allah ni. Macam tu. Kita dah cuba tetapi tak nak buat juga, kita pulang kepada hidayah Allah. Boleh ke macam tu Ustaz?
Okey. Dalam bab ni kita tengok pada Nabi SAW. Nabi SAW dalam dakwah kepada Abu Jahal contoh. Dia dakwah kepada Abu Jahal, dakwah kepada bapa saudara dia Abu Talib. Walaupun dia tahu, walaupun dalam keadaan mana dia tahu kalau dia dakwah memang tak terima punya. Tapi Nabi tetap buat dakwah. Teruskan dakwah sampailah Abu Talib meninggal dunia. Dakwah lagi. Maknanya dakwah ni kita tak boleh berhenti lah. Maknanya kalau kita biar, mana dari sudut hukumnya, kita dah jalankan tanggungjawab kita. Tapi dari segi dakwah tu sebenarnya kita tak boleh berhenti. Sentiasa kena ajak. Sentiasa kena ajak orang. Cuma tanggungjawab tu kita dah terlepas lah maksudnya. Tapi untuk usaha atas hidayah ni, walaupun yakin yang bagi hidayah tu Allah Ta'ala. Tapi Nabi SAW pun yakin Allah Ta'ala yang bagi hidayah. Tapi usaha Nabi SAW tak pernah berhenti untuk dakwah bapa saudara dia. Hatta dah hampir meninggal dunia pun, Nabi dakwah lagi. Ustaz, sekarang ni fahamlah bermakna kita kena ikut macam Nabi Muhammad SAW. Kita tak boleh putus asa selagi selagi dia hidup lah. Walaupun macam kita telah walaupun selemah-lemah usaha yang kita boleh lakukan adalah melalui doa. Makna dalam masa yang sama tu macam pahala untuk kita juga kan Ustaz. Kerana kita bersabar, kita mengajak dia pada kebaikan. Bermakna kadang-kadang kalau hati kita tergerak amalan, tak nak lah dah suruh banyak kali. Bermakna tu macam bisikan syaitan yang mengajak kita, melarang kita melakukan kebaikan. Ustaz kan? Ya, betul. Terima kasih Ustaz. Cukup habis kot Ustaz nak pergi masjid. Kita tutup majlis Ustaz. Boleh? Ada Ada lagi ke yang nak bertanya? Ada satu soalan je. Oh dekat chat Ustaz, saya tak tengok. Assalamualaikum. Kalau tak puasa bulan Ramadan, yang ni ke Ustaz? Ya. Dia kata kalau tak puasa bulan Ramadan dan makan di tempat terbuka, hukumnya ditangkap. Tapi dah nampak terang-terangan tak solat. Dah masuk waktu tapi tak ada apa-apa hukuman. Macam mana ya? Macam tu dia tanya kita pula. Tak puasa kena tangkap. Tak solat. Betul tempat terbuka dah masuk waktu tapi duk makan minum kat kedai mamak lagi. Macam mana tu Ustaz? Patutnya kena tangkap macam bulan Ramadan tu kan? Naikkan kereta jenazah. Dalam cukup kereta jenazah. Betul lah. Kita yang wajib patutnya solat tu lagi yang utama. Akan disoal akhirat esok. Mula-mula dia tanya solat, dia tak tanya puasa Ustaz. Tetapi kita beratkan puasa, kita tak beratkan solat. Macam mana tu? Sudah. Yang tu kadang-kadang dalam bab semayang, kalau puasa ni maknanya biasa kalau puasa ni, kalau orang kalau nak makan tu, kalau orang tu sakit, dia kena dia kena sorok-sorok makan. Kalau makan terang-terang tu makna memang tak sakit lah. Tapi kalau dalam masalah semayang, cuma kita dalam semayang ni, dia dalam mazhab Syafi'i ni, kita ada keadaan-keadaan yang lagi satu semayang ni dia ada waktu. Dia ada waktu. Waktu mula dan waktu akhir. Jadi kadang-kadang maknanya waktu tu dia ada waktu waktu harus, dia ada waktu afdal, waktu fadilat,
Lepas tu ada waktu jawas, waktu makruh. Maknanya dia punya masa untuk melaksanakan sembahyang tu panjang. Okey. Kadang-kadang kita nampak dah masuk waktu orang tu duduk makan. Jadi dia kena sangka baik lah. Lepas ni dia pergi sembahyang. Maknanya masa dia tu panjang. Maknanya kita tak boleh kata dia orang ni tak sembahyang. Mungkin ada sebab-sebab tertentu dia makan dulu ke. Ataupun ada masalah, ada orang kata ada keadaan-keadaan. Jadi dia bukan tak sembahyang. Mungkin dia akan sembahyang waktu yang lain. Bukan waktu yang lain. Mungkin dia musafir, Ustaz. Boleh jadi dia musafir, dia buat jamak dan sebagainya. Sebab tu dia orang tak sembahyang ni kita tak ada, mana hukuman dia tak nampak lah. Melainkan kalau kita tahu orang ni memang sepanjang masa duduk situ je, dia tak sembahyang. Jadi tanggungjawab kita bukan tangkap dia, maknanya kita ajak dia pergi sembahyang. Cuma kalau dalam bab puasa, puasa ni semua orang tahu kalau puasa Ramadan, kalau dia orang Islam, mesti dia tahu puasa tu wajib. Dan kalau tak puasa ni memang ada waktu dia. Kalau dia makan dalam waktu tu, satu, dia bukan perempuan, dia lelaki. Waktu tengok keadaan dia sihat. Dia berakal, dia bukan gila. Sebab tu kadang-kadang dia boleh laksanakan hukuman tangkap orang tak puasa ni. Tapi kalau bab semayang, dia susah sikit. Sebab waktu semayang tu panjang. Dan kita tak tahu keadaan orang tersebut. Wallahu a'lam. Okey lah kot, dah terjawab lah kot soalan Rasni tadi. Tu dia dah, terima kasih dah Ustaz. Kita tutup Ustaz ya. Okay, Ustaz. Okey, Alhamdulillah, syukur pada Allah kuliah asar kita berjalan lancar dan kita masih dalam tafsir hadis ke-14 halal darah seorang Muslim kecuali dengan 3 hal. Hari ini kita disyarahkan dengan hukum qisas yang telah dijelaskan oleh Ustaz tadi. Semoga ilmu petang ni memberi kita manfaat pada semua jemaah sebagai ilmu pengetahuan walaupun negara kita tidak melaksanakan hukum hudud ini. Begitu juga dengan murtad, lelaki dijatuhi hukuman bunuh tetapi wanita dikurung sehingga kembali kepada Islam ataupun dikurung sehingga mati. Orang yang tidak solat akan dihukum dihukum kurung sehingga kembali solat ataupun dikurung sehingga mati juga selagi dia tidak kafir. Tetapi hukum hudud ni tidak dilaksanakan di Malaysia, wallahu alam. Kita tangguh pengajian kita hari ini, insya-Allah kita sambung lagi minggu depan. Moga segala ilmu yang Ustaz sampaikan menjadi ilmu dan pedoman kepada kita. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gemah Nur Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak minta maaf, minggu lepas saya salah sebut nama bapa Ustaz. Saya tak sedar. Lepas tu saya pasal apa salah sebut. Lepas tu saya dengar balik rakaman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa pula sebut Syabin Ismail? La ilaha illallah. Tulis Syahari sebut Ismail. Saya pun tak tahu. Nak kata teringat orang lain. Tak ada Ustaz. Tapi kenapa tersebut Ismail?